rukhsah ni? Rukhsah ni isqatul wajib atau ibahatul muharram. Bahasa Arab dia menjatuhkan hukum wajib dan juga mengharuskan hukum haram. Tak, perkara yang haram diharuskan buat. Itu rukhsah. Seperti orang paksa kita. Orang paksa suruh kata Tuhan ni ada 3. Kalau tak kata, dia bunuh kita. Mana? Boleh awak kata masa tu? Asal hukum tak boleh jadi syirik kalau kita kata Tuhan ada 3. Tak? Sebab Tuhan Maha Esa. Tapi dia kata kalau tak kata aku sembelih kamu. Masa tu ibahatul muharram. Tak? Ibahatul muharram. Itu dipanggil rukhsah. Ya kan? Fil hadis isbatu rukhsah fi syariatil Islam. Dalam hadis ni kita boleh ambil hukum bahawa adanya sabitnya rukhsah dalam Islam ni. Dalam undang-undang ataupun hukum syariat kita ni ada perkara-perkara yang dirukhsah, diberi keringanan. Diberi keringanan dalam beberapa isu. Dalam beberapa perkara Allah telah mudahkan kita. Asal hukum gini, tapi oleh kerana ada perkara-perkara yang mendatang, maka Allah mudahkan. Seperti semayang asal 4 rakaat, bila safar Allah beri 2 saja. Ni ringan, mudah. Jadi sabit daripada hadis ni tentang adanya rukhsah dalam Islam. Walakin ar-rukhsah la yumkin an tarid illa bisabab. Tetapi segala rukhsah yang Allah beri keringanan kepada kita ni, dia ada sebab. Dia tak boleh saja-saja nak buat. Tak boleh nak ambil mudah. Faham? Contoh naik jerawat. Tanya dah berapa? Berapa semayang duduk kena jerawat sat. Mana sabah? Sabit tak? Sebab mana sabah tak dengan semayang duduk. Berapa semayang duduk Gatal pistu saya. Jadi semayang duduk. Dia kaitan dengan semayang duduk dengan gatal pistu. Jadi rukhsah dia ada sebab dia. Berapa semayang 2 rakaat ni? Sebab safar. Berapa makan babi Nyegulah babi tu. Sebab tak ada makanan. Kebuluran dah. Hanya ada babi je ni tak. 2 minggu dah kita dah makan. Bismillah. Jadi segala rukhsah yang Allah beri, dia ada sebab dia. Dia tak boleh saja-saja je. Berapa buka puasa Tahu puasa puasa puasa. Mana boleh tak? Kena puasa. Tanya Ramadan kena puasa. Tapi safar boleh, rukhsah. Tak, ketika bermusafir. Tapi wajib ganti balik. Wajib ganti balik. Wa illa kana syar' mutanaqidan. Kalau tidak, dia akan berlawanan. Tak, dia tak boleh. Syariat tidak memudahkan begitu sahaja, tetapi dia dimudahkan dengan sebab. Dan sebab-sebab tu pula, sebab yang disyariatkanlah juga sebab yang diizin oleh syarak. Seperti dulu ada seorang muslimah di Malaysia ni, dia melakukan perbuatan keji, berzina, jadi pelacur. Lalu ditanya dia apa yang pelacur? Dia kata nak tanggung anak, dia kata nak cari nafkah untuk keluarga sebab suami dia tak ada dah, dia berpisah dah dengan suami dia. Boleh tak? Rukhsah kat situ. Dia nak melakukan zina. Menasabah tak? Tak menasabah langsung. Banyak pergi kerja. Mu boleh noreh getah, mu boleh nyapu sapah, mu boleh macam-macam. Tiba-tiba mu pilih jalan pelacuran untuk nafkah keluarga lah. Itu bukan rukhsah yang dibenarkan. Dah? Tak ada istilah situ. Faham? Ataupun dulu pernah dia rukhsah, dia tak boleh bermudah-mudah dalam bab rukhsah. Ada orang dulu dia naik kapal terbang, dalam kapal terbang ada hidang nugget babi. Bukan nugget ayam, nugget dibuat dengan babi. Dia makan. Dia kata apa makan? Sebab tak ada makanan lain. Mana sabar tak? Tak mana sabar. Sebab kita kira ada lagi. Tak, ada lagi makanan lain yang boleh makan.
Tak, tiba-tiba ni darah-haruk ke atas terbang. Oh, dia kata tak ada minuman lain. Ada haruk je. Ada haruk dengan air masuk. Dah air masuk ada kan? Dan itu bukan rukhsah. Rukhsah dia ada sebab-sebab yang ditentukan oleh syarak. Faham? Dan kita ni kita tak ada benda lain. Biasa kita ambil rukhsah semaya duduk lah. Tengok keadaan, tengok posisi. Bukan semua nyakit, asal sakit boleh semaya duduk. Asal dah, hati dulu. Bila tidak mampu, sebab kita belajar dah, sembahyang wajib ini, sembahyang fardu ni, berdiri tu rukun ke bukan rukun? Rukun, kewajipan. Wajib berdiri. Bila siapa wajib berdiri ni? Yang mampu. Kalau kita mampu berdiri, tetap kena berdiri. Faham boleh? Ada orang dia sakit, dia tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud sebab dia sakit lutut ke apa, dia tak boleh sujud. Contoh. Faham? Tapi diri dia boleh. Warna dia kena sembahyang berdiri ke kena sembahyang duduk? Kena sembahyang berdiri, dia kena berdiri. Dia hanya tak mampu sujud sahaja. Maka dia sembahyang berdiri. Time qiyam dia berdiri, time rokok dia rokok macam biasa, time sujud baru dia duduk. Dia duduk atas kursi ke, dia duduk atas apa sahaja yang dia mampu. Faham? Sebab qiyam adalah perkara wajib dalam sembahyang. Macam mana rukhsah? Rukhsah dengan sebab. Dia tak mampu berdiri, okey, boleh sembahyang duduk. Sembahyang duduk pula pilihan kita, duduk atas latah, itu yang terbaik. Sebab gitu cara Nabi sembahyang. Faham? Nabi sembahyang duduk itu atas kursi ke atas meja ke atas Nabi duduk. Nabi duduk atas latah. Maka kita kata pilihan yang terbaik adalah sembahyang duduk atas latah. Kecuali dia tak mampu, tak boleh duduk saddle. Okey. Boleh duduk atas kursi. Tak? Kena faham. Itu rukhsah. Memang Islam membenarkan. Ada rukhsah dalam Islam, dalam beribadah. Tak? Dalam beribadah kita ni terutamanya, ada rukhsah yang diizinkan dengan sebab-sebab tertentu. Sebab pula sebab yang munasabah. Allah Ta'ala min karamihi yuhibbu min ibadihi an yatarakhasu fi ma sahalahu alaihim. Allah dengan kemuliaan dia daripada hadis ni, kita boleh faham, dia sangat suka apabila hamba dia menerima rukhsah, pemberian daripada Allah. Allah suka. Apa yang telah Allah mudahkan, ambil. Tiba-tiba dia nak sembahyang berjemaah juga. Ataupun dia nak sembahyang 4 rakaat juga contoh. Dia musafir. Tak? Dari Kemamang pergi Besu. Hamba-hamba saya nak sembahyang 4 juga. Ni orang kata orang yang tak berterima kasih dengan Tuhan. Tak? Orang beri, kita tiba-tiba tak apa-apa saya tak sih. Tak boleh. Sebab Allah sangat suka dengan kemuliaan zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia beri kepada kita rukhsah, keringanan. Maka kita kena terima, ambil keringanan yang Allah beri. Fayatamatta'u bihi wa yaf'aluhu liminnatihi 'alaihim wa rahmatihi 'alaihim. Lalu dia dak mempergunakan rukhsah yang Allah beri tadi dan dak memudahkan segala urusan yang telah Allah anugerahkan kepada dia. Banyak perkara-perkara yang kita dimudahkan dengan rukhsah tadi. Jadi kena terima dan kena ambil. Itu kaedah kita. Itu fiqh seseorang yang beribadah. Tak? Min tilka rukhas ilahiyah wa sunanur rabbaniyah rukhasus safar fi ibadatihi. Salah satu daripada rukhsah yang Allah beri, rukhsah ilahi. Tak? Kemudahan ilahi yang Allah beri kepada kita ni ialah rukhsah ketika bermusafir dalam beribadah. Tak? Faqad abaha lahum qasrus salah. Lalu Allah haruskan kita untuk memendekkan salat kita ketika safar. Wa abaha lahum jam'u salatain fi waqti ihdahuma. Dan Allah mudahkan kepada kita untuk menghimpunkan 2 waktu salat dalam 1 waktu.
Ini antara benda yang Allah rukhsahkan. Oleh kerana itu, para sahabat dulu memahami pemberian Allah ni, lalu dia buat sebagaimana yang disyariatkan. Sehingga ada kata-kata Ibnu Umar dalam bab safar. Ibnu Umar kata, dia kata tarku sunnati fi safar, wa minas sunnati tarku sunnah fi safar. Dan termasuk dalam sunnah Nabi, dia kata, ialah meninggalkan sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah ketika safar. Sebab kita tengok ada setengah orang yang tidak fiqh, ketika dia musafir, dia sembahyang zuhur 4 rakaat, dia sembahyang 2. Tapi sebelum sembahyang 2 rakaat tu, dia sembahyang sunat qabliyah, dia sembahyang, contoh. Sudah sembahyang zuhur, dia sembahyang sunat qabliyah pula, contoh. Ataupun sudah sembahyang zuhur dan asar, dia sembahyang sunat ba'diyah pula lepas pada tu. Sunnah tak sembahyang qabliyah ba'diyah ketika safar? Tak sunnah. Sebab Ibn Umar kata gitu, wa minas sunnati tarkus safar, tarkus sunnah fi safar. Termasuk dalam sunnah Nabi ialah meninggalkan sembahyang-sembahyang sunat ketika bermusafir. Itu termasuk dalam sunnah. Sembahyang sunat anda Nabi tak tinggal ketika safar. Sembahyang qabliyah ba'diyah Nabi tinggal kecuali sunat qabliyah subuh. Waktu Nabi tak tinggal. Sunat qabliyah subuh Nabi tak tinggal. Sunat witir Nabi tak tinggal. Dan sunat duha Nabi tak tinggal. 3 sembahyang sunat ni. Adapun sunat qabliyah ba'diyah lain, waktu Nabi tinggal. Terutamanya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah ba'diyah maghrib, dan ba'diyah isyak. Ketika safar ditinggal tak. Itu termasuk dalam sunnah. Wa abaha lahum al-fitra fi nahari Ramadan. Dan juga Allah beri kemudahan kepada kita, harus kita berbuka ketika musafir dalam bulan Ramadan. Kita jalan dalam bulan Ramadan, contoh, dibenarkan, diharuskan buka. Cuma ulama bincang, mana lebih afdal, berbuka ke berpuasa? Ketika musafir, kita musafir bulan Ramadan ni, nak balik cuti raya contoh. Bah naik pukul 9 pagi. 9 pagi kita naik bah. Sampai 10 malam contoh. Masa tu mana afdal? Kita buka ke kita puasa? Buka lebih afdal. Hak tu perkara khilaf kita kata. Perkara khilaf. Sebahagian ulama letak lagu ni. Hak bab buka. Memang dia rukhsah daripada Allah. Tapi dia kena ganti. Yang buka-buka tak ganti. Wajib kena ganti balik. Cuma ulama letak lagu ni. Mana yang lebih afdal, berbuka ataupun meneruskan puasa ketika safar? Sekiranya kita musafir, dalam keadaan kita puasa, kita gagah macam biasa. Tak mengganggu perjalanan safar kita. Kita boleh bawa kereta dengan baik. Contoh kalau kita bawa kereta lah. Tak mengganggu perjalanan dengan puasa kita. Maka masa tu afdalnya teruskan puasa. Tapi sekiranya kalau kita puasa ni lembek kita, tak rock nak musafir. Tak boleh bawa kereta, ngatur mata, kena makan kuaci. Maka masa tu afdal kita buka dan ganti balik. Afdal kita buka. Faham? Nampak? Jadi itu rukhsah ketika kita safar. Wa abahal mash 'ala al-khuffain 3 ayyam. Dan juga Allah mudahkan kepada kita ketika musafir, kita boleh tak payah basuh kaki ketika ambil air sembahyang. Dia panggil mashu 'ala al-khuffain. Hanya cukup kita pakai stokeng, lalu kita sapuh atas stokeng saja, tak payah basuh dua kaki. Itu lebih memudahkan. Ketika kita musafir. Tambah-tambah kita naik kapal terbang contoh. Kapal terbang dia ni jeng sikit. Kalau dulu dia benarkan kita semayang macam biasa je, semayang kat ruang, ada ruang kosong belakang sikit dekat biasa pramugari duduk tu situ biasa boleh dia benarkan semayang. Dan ni dia buat kerah sikit, tak boleh semayang. Dia benarkan hanya semayang tempat duduk sahaja.
Jadi bila semayang tempat duduk ni, banyak perkara yang kita tak boleh buat. Antaranya kiblat, antaranya tak boleh qiyam, tak boleh dak. Banyak benda lah. Tapi dah orang ni semayang tu tak kita semayang. Bukan istilah semayang hormat waktu. Satu, dan kita nak ambil air semayang. Dalam tandah dia, payah kita nak ambil air semayang. Jadi cara yang terbaik, kita naik terbang ni dalam keadaan kita dah berwuduk dan kita pakai stokai. Bila batal saja semayang, kita boleh ambil semayang macam biasa. Time basuh kaki, tak payah basuh dah. Kita sapu saja. Lebih memudahkan. Nampak tak? Ini rukhsah. Keringanan yang Allah beri, yang kita tidak mengganggu ibadah kita. Kita boleh ibadah macam biasa. Semayang macam biasa. Tak? Macam Ustaz balik baru ni, Maghrib Isyak tak ada nak semayang di airport kan, sebab transit tu masa pendek. Jadi terpaksa semayang atas terbang. Begitu kau subuh pun kena semayang atas kapal terbang. Jadi 3 semayang ni tanpa kiblat, tanpa benda, semayang atas, duduk atas kursi. Tak, kalau kita dari Malaysia nak pergi ke Yaman tu, okey lah. Sebab kita menghadap ke kiblat, penerbangan kita. Tapi bila kita balik dari Yaman ke Malaysia ni, kita membelakangi kiblat. Kiblat tu tak belakang. Nak semayang pun atas kursi. Jadi terpaksa semayang tanpa kiblat dan tanpa itu. Dan sah semayang kita tak perlu diqadha balik. Syarat kita tutup aurat, syarat kita ada wuduk. Kita berwuduk. Faham? Ini antara rukhsah yang Allah beri. Kullu dzalika tarkhisun wa tashilun min Allah Ta'ala ala ibadi. Semua itu adalah rukhsah, keringanan, kemudahan pemberian Allah kepada hamba-hamba-Dia. Yang kelima kita boleh faham daripada hadis ini, fihi itsbatu sifatil mahabbah lillahi ta'ala, itsbatan haqiqiyan. Dalam hadis ini kita mengisbatkan salah satu sifat penting bagi Allah, iaitu sifat mahabbah, sifat kasih, sayang. Allah, salah satu sifat yang ada pada dia, satu zat yang agung ini, sifat hub, kasih, cinta, sayang daripada Allah. Yang mana sifat ini tak serupa dengan sifat makhluk. Kita pun ada sayang tak? Kita pun ada kasih. Tetapi kasih Allah, sayang Allah ni tak sama dengan makhluk. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Yang layak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita membagaimanakan ataupun menyamakan dengan makhluk, dan tanpa kita menafikan sifat ini. Ini kaedah ahli sunnah dalam beriman dengan segala sifat-sifat Allah, sama ada sifat yang mutasyabihat ataupun selainnya. Azimah tadi kita ambil dah. Yang terakhir, al-qiyamu bi ahkamillahi ta'ala sawa'un kana rukhsatan aw azimah, ajruha wa fadluha mutasawiyan. Dalam bab ni ulama bincang dan tuan pengarang kita ambil pandangan yang mengatakan, apabila kita buat satu-satu amal ibadah yang ditetapkan oleh Allah, sama ada secara azimah, contoh sembahyang zuhur 4 rakaat kita sembahyang ketika bermukim, dan juga sembahyang zuhur ketika kita sabar kita sembahyang 2 rakaat, pahala sama tak dapat? Sembahyang ketika duduk di rumah 4 rakaat zuhur dengan sembahyang zuhur ketika safar 2 rakaat, sama tak pahala? Tak. Tak sama ke sama baik? Sama sahaja pahala. Sama sahaja pahala. Sebab kedua-duanya arahan perintah Allah belaka. Mu sembahyang 4 kapung pun perintah Allah, mu boleh pahala sebagaimana yang Allah tetapkan, dan mu sembahyang 2 rakaat ketika safar pun mu boleh pahala juga sebagaimana yang ditetapkan. Faham? Jadi sama sahaja pahala dia. Ajruha wa fadluha sawa, dia kata. Ganjaran pahala pun dapat sama, dan kelebihan juga Allah beri sama sahaja. Al-jami' ta'atun lillah. Kedua-duanya buat dapat mentaati Allah belaka. Dan telah patuh dan tunduk kepada syariat yang telah Allah tetapkan. Okey.
Hadis yang sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shalla rak'atain, rawahu Muslim. Ni cerita tentang jarak pula. Jarak setara mana untuk kita dapat rukhsah. Kita bincang dah, kita sepakat dah bahawa adanya rukhsah ketika kita musafir, kita boleh sembahyang qasar dan kita boleh sembahyang jamak. Tak. Kita boleh buka puasa di bulan Ramadan. Kita boleh sapu atas khuf 3 hari 3 malam. Ini antara rukhsah ketika kita safar. Cuma persoalannya, siapa yang dikategorikan safar? Jauh mana jarak dia? Tak. Dalam mazhab Syafi'i ditetapkan berapa jarak dia? 2 marhalah. 2 marhalah ni jauh mana? Lebih kurang 80 hingga 90 km hari ni. Tak. 80 hingga 90 km. Lebih kurang dari sini sampai mana? Dungu. Ataupun sampai Terengganu. Sampai Rantau Abang. Dari Kemamang ni mungkin sampai ke Rantau Abang. Tu cek, tu tengok dalam map. Dari sini sampai ke Rantau Abang berapa kilo. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, iktimak dalam mazhab dia letak 80 sehingga 90 km. Baru kita boleh jamak dan qasar. Itu pandangan. Dalam hadis ni kata daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, iaitu bermusafir, masirata thalathati amyal, dalam jarak sejauh 3 amyal, 3 mil dipanggil. Au farasikh, ini kaedah jarak, ukuran jarak zaman Nabi tu. Dia panggil amyal, mail ataupun dengan jarak farsakh ataupun marhalah. Mail dengan farsakh ni lebih pendek daripada marhalah tadi. Shalla rak'atain. Sejauh 3 amyal ini, 3 mail ataupun 3 farsakh, lalu Nabi sembahyang 2 rakaat. Maknanya Nabi qasar. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kita tengok mufradat hadis. Amyal au farasikh. Apa maksudnya? Syakkum minar rawi. Walaysa bayanan li mukhtalif al-ahwal. Amyal wahid mail. Wal mail lebih kurang dia kata huwa 1700 mitran. 1600 meter. Jauh mana? 1600 meter. 1 meter. Dia main ukur meter. 1 meter ni sejauh 3 kaki. 1 meter. Meter. Meter betul lah. Kita buat kira kilometer. Kilometer. Ni dia buat kira dengan meter. 500 meter. 1000 meter bersama sekilo. 1 kilometer, betul? Jadi ni berapa 1600 meter. Maknanya 1 kilo setengah lebih. 1 kilo 600 meter. 1 kilo 600 meter. 1 mail. Dah kalau 3 mail jadi berapa? Mana pakar matematik ni? 3 mail jadi, ni anggaran sahajalah. 1.6 kali 3 bermakna 4 kilo 800 meter. Dekat 5 kilo. 3 mil dekat 5 kilo jalan. Dah jauh mana 5 kilo? 5 kilo saja Nabi jalan. Salasa amyal faqat. Lalu Nabi terus jamak qasar. Okey. Meter takriban, lebih kurang dia kata 160 meter, 1600 meter.
Salla rak'atain, yakni qasra salah rubaiyah ila rak'atain. Wa hunna salawatul dhuhr wal 'asr wal 'isha. Okey, itu daripada hadis ini. Ma yukhadhu minal hadis? Apa yang kita boleh faham daripada hadis ini? Pertama, kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baladi iqamatihi, yakni al-Madinah wal Munawwarah, masirata 3 amyal aw farasikh, qasara salata rubaiyah fa sallaha rak'atain. Dia kata daripada hadis ni kita boleh ambil faham, Nabi ni kalau Nabi keluar daripada tempat duduk dia, tempat tinggal dia, iaitu di Madinah. Kalau Nabi keluar daripada Madinah, sejauh mana? Sejauh 3 amyal. Tak, 1 amyal 1,600 meter. Kita panggil. Tak, 1,600 meter. 3 amyal maknanya bersamaan lebih kurang kat 5 kilo. Nabi keluar pada Madinah lebih kurang 5 kilo saja, terus Nabi buat sembahyang jamak dan qasar. 5 kilo. Dah tak? Dalam mazhab tadi letak berapa? 2 marhalah. Tak? 2 marhalah ni lebih kurang 90 kilo. Oh, parok jauh. Jauh lagi dah. Tapi yang tu lagi sebab lepas ni ada hadis lain. I'tibaru anna hadhihi al-masafah tubahu fiha rukhasus salat safar min al-jam'i wal qasri wa ghairiha. Umiyah mu tanya soalan ni minggu lepas. Minggu ni dia dah mari masalah tu. Walakinahu la yufham min al-hadith annaha aqallu masafah lil qasr wa inma yarja' hadha al-adillah akhar. Dia kata i'tibar daripada hadhihi al-masafah tubahu fiha rukhasus safar. I'tibar dengan hadis ni menunjukkan keharusan untuk rukhsah, mengambil rukhsah dengan jarak tersebut. Pada jamak dan juga qasar dan sembahyang. Akan tetapi dia kata walakinnahu la yufham minal hadis anha aqall masafah lil qasr. Tidak boleh kita faham ini tempoh yang paling ataupun jarak yang paling sedikit untuk kita melakukan rukhsah. Tapi kena rujuk kepada hadis-hadis yang lain juga. Daripada hadis ini sebut 3 amyal tadi. Tak, kita tengok hadis yang lain pula. Qawlu idza kharaja, yani idza qasada bi khurujihi hadhihi al-masafah. La annahu la yaqsur fi safarihi hatta yablugh hadhihi al-masafah. Maksud hadis ni dia kata, bukan Nabi jalan sampai 5 kilo baru Nabi start jamak qasar, tidak. Maknanya apabila Nabi jalan sejauh tu, terus Nabi buat jamak qasar. Maknanya bukan jarak itu yang menunjukkan baru boleh jamak qasar. Tapi apabila Nabi qasar, Nabi berhasrat nak pergi jalan, nak keluar pada Madinah sikit je, terus Nabi pun buat jamak qasar apabila keluar daripada kawasan penempatan dia. Ini juga dibincang. Contoh kita nak pergi jalan jauh KL contoh, kita nak pergi. Tak, Mukhayyam. Tak, di Janda Baik contoh kita pergi. Jauh Janda Baik ni. Bila kita nak pergi sampai Janda Baik tu, bila kita boleh start qasar jamak? Soalan dia. Bila? Sampai dino baru boleh. Dah bila? Ini dibincangkan, tengok panduan apa yang Nabi buat apabila kita keluar daripada kawasan penempatan kita. Mana kawasan penempatan? Hak kita buat kira. Mamang, keluar dari Mamang baru boleh. Ke mana? Biasanya sahabat kata Nabi keluar pada kawasan Madinah sikit je. Tak, Madinah ni ada penempatan setempat situ. Masjid, lepas tu rumah-rumah sahabat dia, pasar apa. Nabi keluar pada Madinah tu Nabi buat jamak dan qasar. Faham? Maknanya benda, dalam istilah kita hari ni, kita keluar daripada muqim kita. Bukan kampung. Muqim. Faham tak muqim? Muqim ni luar pada kampung. Contoh ni Pasir Mina, Porong, mana lagi? Binjai, Batu Pak, ini satu mukim. Ini dia panggil mukim Binjai. Mukim Binjai. Dalam mukim Binjai ni ada 2-3 hotel kampung. Kalau nak faham kaedah dia gini. Setiap kampung ada ketua kampung, betul tak? Setiap kampung ni ada ketua kampung. Dalam kampung ni dia ada pula ketua mukim. Ketua mukim. Itulah kawasan mukim. Contoh kita ni mukim Binjai. Setempat ni. Mana kalau kita nak start
jamak qasar bila kita nak musafir, kita kena keluar daripada mukim ni. Contoh kita keluar sampai ke mana? Mak Lagang. Mak Lagang tu dah di luar mukim kita. Tak boleh dah kita jamak qasar situ. Faham? Kita nak jalan KL. Kita keluar pada kawasan kita ni, orang pas Zuhur dah. Kita boleh jamak qasar dari situ. Ataupun kita tak ke Binjai. Kita nak naik naik highway contoh. Sampai di highway tu kita keluar dah pada mukim. Sampai di highway, sebelum kita nak masuk highway tu, kita boleh dah jamak qasar di surah dia tu. Di surah dia tu. Kalau pasir semut tu masih dalam mukim lagi tak? Betul tak? Kan dah? Pasir semut mukim lagi, mukim Binjai lagi. Masih dalam mukim Binjai lagi. Pamang masih mukim Binjai lagi tak? Tu kawasan masih dalam mukim. Keluar pada kawasan. Baru kita boleh. Ataupun kalau ke Bandar, Mak Cili tu boleh dah. Tak, Mak Cili tu luar dah, luar mukim. Tak. Itu kaedah dia. Faham? Kalau kita tak mau keluar, kita nak musafir, nak pergi KL, tapi malah nak berhenti-berhenti, nak main lalu. Kita main lalu pondok, boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Jamak sahaja. Boleh. Jamak kita boleh jamak di sini. Contoh kita nak keluar Zuhur, kita nak musafir KL. Nak keluar mai Zuhur. Jadi kita terus main jamak dulu. Zuhur dan Asar kita jamak. Jamak tam, jamak sempurna. Boleh, tak ada masalah. Bang, hak tak bolehnya kita qasar di sini. Hak ni tak boleh sebab kita tak dapat rukhsah lagi. Bang, rukhsah kita kena keluar dulu pada mukim baru kita dapat rukhsah. Faham? Itu kaedah dia lah. Al-farsakh 3 amyal wal mail 1600 mitran wa qawlu rawi amyal aw farasikh syakkum min ar-rawi. Jadi dia kata mail dia punya jarak dia 1600 meter, mail, 1 mail. Adapun farsakhun dia bersama dengan 3 mail. Itu istilah. 1 mail bersama berapa? 1600 meter. 1 mail. 1 farsakh bersama dengan 3 mail. 3 amyal tadi. Kena beri sikit matematik baru nampak. Maknanya 1 farsakh bersama dengan 3 mail. Kalau 3 farsakh, berapa kilo jadi? Kali 3 bersama dengan 14 kilo 400 meter. 14 kilo 400 meter. Itu 3 farsakh. Dalam hadis ni, perawi hadis ni dia syak, dia ragu sama ada 3 amyal ataupun 3 farsakh. Jadi benda tu tak sama tu, farsakh jarak yang lain, mail jarak yang lain. Faham? Kaedah kita bila ada khilaf lagu ni, kita ambil paling banyak. Paling banyak. Okey. Mana minima jarak yang penuh Nabi jamak qasar ialah sejauh 15 kilo. 15 kilo ni mana? Sampai mana 15 kilo? Dekat je. Kijah 15 kilo dah. Kijah tu boleh jamak dah. Kijah tu boleh jamak 14 kilo lebih. Jangan pegang lagi hadis ni. Sebab ada hadis lepas ni. Tu kaedah mengaji hadis dia banyak. Syakun min rawi wa laysa takhyir fi asli hadis. Dia bukan pilihan, dia adalah syak daripada rawi, sama ada mail ataupun farsakh. Qala fi rawdah wa hashiyatihi idza faraqa 'amir qaryatahu qasran wa wifaqan lil a'immati thalathah wa jamaahirul ulama min as-sahabah wa man ba'dahum wa hakahu ibnu Mundhir ijma'an
lianna Allah abaha al-qasr liman daraba fil ard wa qabla al-mufaraqah la yakunu dariban fiha wala musafiran wa lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam inna kana yaqsuru idza tahala. Nabi ni dia kata daripada hadis ni menunjukkan start kita boleh qasar apabila kita keluar pada kampung, keluar pada kawasan kita. Sebab Nabi tak pernah dia qasar di Madinah, Nabi tak pernah buat. Nabi apabila dia nak qasar, dia keluar dulu daripada Madinah, baru dia start qasar. Jadi itu kaedah dia, dan ini sepakat. Dia kata sepakat imam yang 4, yang 3, dan juga jumhur ulama di kalangan para sahabat pun beramal lagu tu. Dia keluar daripada kampung. Begitu juga nak buka puasa. Contoh kita nak musafir pergi KL. Nak keluar pukul 12. Boleh tak kedarah nasi tu? Sebab dah kita nak musafir kan? Tak boleh lagi. Kan? Mungkin keluar daripada kampung baru start boleh nak buka puasa. Faham tak? Jangan start awal dah. Kan kita nak musafir kan? Kita dah nyawa kita sarapan makan nasi lemak lagi. Sebab kita nak musafir pukul 12 lagi. Pukul 9 kita makan nasi lemak dulu. Boleh tak? Tak boleh. Tak dapat rukhsah lagi. Sehinggalah kita keluar pada kampung, keluar pada mukim kita ni, baru kita boleh rukhsah. Ada sahabat yang duduk di Mesir dulu, apabila dia nak musafir di bulan puasa, dia musafir di bulan puasa kan, dengan kapal. Lalu bila dia naik saja kapal, keluar sikit pada pelabuhan tu, terus sahabat pun kata hidangkan makanan. Sahabat kata hidangkan makanan. Maknanya apabila start jalan saja, tu dia boleh berbuka. Faham? Itu kaedah. Okay, kita ambil sudah dengan khilaf ulama dalam bab jarak kita musafir. Ikhtalafa ulama fi taqdir al-masafah allati taqsidu fiha as-salah wa yubahu fiha rukhas as-safariyah. Khilaf ulama dalam bab ni kita tengok. Dalam bab jarak musafir ni, bilakah jarak atau berapakah jarak kita boleh dapat rukhsah? Pertama, fadhahaba Abu Hanifah. Abu Hanifah mazhab siapa? Mazhab Imam Hanafi lah. Ila anna aqalla al-masafah tuqsadu fiha as-salah hiya masiratu 3 ayyam. Palak. Abu Hanifah punya pandangan, boleh kita jamak qasar ni apabila kita berjalan sejauh jarak 3 hari 3 malam. Palak. 3 hari 3 malam baru boleh jamak qasar. Boleh qasar dah. Sebab mazhab Hanafi dia menerima jamak tu bebas. Tapi qasar dia syadid. Dia kata 3 hari 3 malam baru boleh jamak. Wa tuqdaru bi 3 marahil lisayr al-ibil muhammalah wa la yasihu bi aqall min hadhihi masafah. Dia kata perjalanan pula anggaran qadar 3 hari 3 malam ni jalan benda bukan kapal terbang. Bukan benda, perjalanan unta yang membawa barang. Unta yang penuh dengan barang atas dia. Jalan 3 hari. Berapa jauh tu? Anggaran ni. Dah tidak sah jamak dan qasar, kurang daripada tu, tak boleh. Wa dhahabal a'immatu salasah. Dan imam yang 3 selain pada Abu Hanifah, siapa imam yang 3? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dia kata anna aqalla masafah lil qasr ya marhalatan li sayril ibil muhammalah aidan. Iaitu dia kata perjalanan seekor unta yang penuh barang atas dia jalan marhalatan. Marhalah apa kita panggil 2 marhalah. 2 marhalah. Tempoh perjalanan seekor unta yang kata benda yang memikul barang. Sebab unta kosong dengan unta pikul barang lain, jalan dia lambat. Maka itulah jarak yang dipegang.
wa tuqaddirul masafah bi arba'ati burd wal barid arba'atu farasikh wal farsakh thalathatu amyal. Oh, kena kira dah tu. Tulis sikit. Lah. Tulis 1 mil bersama 1,600 tadi tak? 1 mil bersama 1,600 meter. 1 mil. Lepas pada mil tulis farsakh. Farsakh jauh dia mana? 1 farsakh bersama 3 mil. 1 farsakh bersama 3 mil. Mil. Boleh? Sudah. Yang pertama benda mil. Mil bersama 1,600 meter kita sekarang. 1 farsakh bersama dengan 3 mil. 1 farsakh tadi bersama 3 mil. Tulis dalam kurungan 3 mil ni mana berapa? Saya tadi 14 kilo. 14.4. 14.4. 4 ke 8. 14.4. 14.4. 4.8 tu 3 mil. 3 mil. Ni 3. Okey, sorry. 4.8, sorry. 4.8 kan. 1 mil ni lah. 1 farsakh bersama 3 mil. 3 mil ni bersama 4.8. Okey, 4.8. Okey. Lepas pada tu barik pula. 1 barik buruk tadi ya. 1 barik bersamaan dengan 4 farsakh. 1 barik. 1 barik bersamaan dengan 4 farsakh. Jadi berapa 4 farsakh? 1 farsakh 4.8 tak? Mengaji matematik kita. 1 farsakh 4.8. Jadi 1 barik bersama dengan 4 farsakh. Kali 4. Jadi bersama lebih kurang 1 barik. Tulis dalam kurungan lebih kurang 19 kilo point 200 meter. 19 kilo point 200 meter. Okey. Jadi anggaran yang diletak 2 marhalah perjalanan unta yang memikul barang ni, dia kata anggarannya 77 kilo. Berapa? 77 kilo. Jadi kita ni ambil lebih dah. Malaysia ni ambil 90 kilo dah. Mana anggaran lebih kurang dalam 77 kilometer. Jadi itu anggaran yang diharuskan oleh 3 mazhab. 2 marhalah perjalanan, iaitu lebih kurang dalam 77 kilo. Tak kira lah kita jalan lama mana. Dalam mazhab Hanafi dia letak perjalanan lama 3 hari 3 malam. Ataupun bersamaan dengan 2 marhalah unta ni. Dia letak itu masafah dia. Tapi dalam mazhab 3 mazhab ni dia kata perjalanan 2 marhalah ni 77 kilometer. Tak kira lah mu jalan 3 hari ke ataupun jalan sejam. Boleh lah sejam. Boleh bawa laju lah. Selapang kita bawa macam tu. Faham tak? Kita bawa kereta ni, bawa motor selapang. Setengah jam macam tu kita ambil masa. Boleh tak jamak masa? Boleh jamak masa. Sebab dia bukan wakil tempoh. Dia wakil jarak. Tak, dia wakil jarak itu yang menentukan safar. Tak? Ada kalau kita naik jet lagi laju ni. Tak. Apa tak? Ada benda yang Nabi tentukan dengan tempoh.
Nabi tak tentukan dengan jarak. Contoh, perjalanan seorang wanita muslimah. Nabi kata, la yajuz ataupun la yahillu. Tidak harus, tidak halal bagi seorang muslimah dia bermusafir seorang diri tanpa mahram. Tanpa adik-beradik lelaki dia, tanpa suami dia, tanpa ayah dia, tanpa pak saudara dia. Dia jalan seorang je. Tak sah ataupun tidak dihalalkan dia jalan masafah dia selama sehari semalam perjalanan. Yaum wa lailah. Yaum wa lailah. Nabi tak benar tak? Maknanya mana-mana wanita yang nak musafir, yang perjalanan dia tempoh dia sehari semalam perjalanan, maka tak boleh dia jalan seorang. Dia mesti jalan dengan mahram dia, dengan suami dia ke, dengan ayah dia ke, dengan siapa yang dekat dengan dia. Tak? Sebab tu kita prinsip madrasah kita ikut panduan hadis inilah. Pelajar lelaki kita izinkan kita susun laluan dia, habis belajar sini kita atur qiyamah. Tapi pelajar muslimat kita doa gitu. Sebab kita terikat dengan hadis ni. La yahilu, kecuali bila dia nak pergi ngaji Yaman juga dia kena nikah. Dia kena nikah baru boleh. Kalau dia nak pergi sendiri ataupun dia pergi dengan adik-beradik dia ada adik-beradik lelaki di sini, dua-dua habis bismillah boleh. Tapi kalau dia nak pergi seorang diri ataupun berkumpulan pun kita tak pakai pandangan. Berkumpulan ni kita pakai hanya diharuskan untuk pergi haji je. Pergi haji ada pandangan. Hatta Saudi pun menerima fatwa yang mengatakan wanita untuk pergi haji ni dia boleh pergi tanpa mahram tetapi dengan syarat berkumpulan. Sebab haji ni perkara wajib. Tiba-tiba dia tak ada mahram untuk dia pergi sekali. Dia dah dapat dah kata kewajipan tu dia boleh dah. Dia ada duit. Dia ada masa. Cuma dia tak ada mahram. Maka fatwa mengatakan keharusan untuk dia pergi haji tanpa mahram dengan syarat berkumpulan. Ada kumpulan yang amanah. Sama ada kumpulan wanita sahaja ke ataupun berkumpulan dengan lelaki-lelaki yang amanah untuk dia buat haji. Tak ada masalah. Ada pun pergi ngaji, kita kata, memang ngaji ni, belajar ni wajib juga. Nabi kata talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Termasuklah juga dengan muslimah. Kewajipan untuk menuntut ilmu ni wajib. Tetapi kewajipan tu tak sampai tahap dia kena keluar negara. Dia boleh belajar dalam Malaysia. Dalam Malaysia masih ada tempat untuk dia belajar. Faham? Jadi tak menjadi tuntutan untuk dia sampai kena keluar tanpa mahram untuk dia belajar. Ini fatwa ataupun prinsip yang kita pegang di madrasah. Setakat ni. Wa dhahaba kathirun min muhaqqiqil ulama ila annahu la yujad dalilun sarihun sahihun ala tahdidil masafatil qasr bal musyarri' al-'azim abaha rukhasus safar wa lam yuhaddidhu la bimuddah wala bimasafah fa kullu ma 'udda safaran ubihat fihi rukhas. Ini pandangan dia panggil pandangan rajih. Dia kata telah beri pandangan ramai di kalangan para ulama yang muhakkik, yang mana yang tekun dalam ilmu dia, annahu dia kata di sana tiada sebarang dalil pun yang menunjukkan jarak tertentu untuk menentukan seseorang tu boleh jamak dan qasar. Tak ada dalil. Tak ada dalil yang khusus. Bal al-musyarri' al-'azim abaha rukhas safar. Cuma dalam syarak sama ada Allah dan Rasul, dia hanya mengharuskan kita ambil rukhsah ketika safar. Dia tak jarak. Tak ada jarak yang khusus. Daripada dalil, tak ada jarak yang khusus. Walam yuhaddidhu, tidak ditentukan jarak 2 marhalah ke, 2 amyar, 3 amyar ke. Tak. Tidak ditentukan. La bimuddah wala bimasafah. Tidak disebabkan, tidak ditentukan dengan tempoh masa dan juga tidak ditentukan dengan jarak tempat. Tidak. Hanya disebut
Bila musafir, boleh jamak dan qasar. Jadi mana nak tentu? Fa kullu ma udda safaran ubihat fihi rukhas. Maka kaedah dia, mana-mana perjalanan yang dianggap safar, dia ni nak berjalan. Tak? Benda maksud jalan ni, jalan yang bukan perjalanan biasa harian ni. Tak? Mana dia keluar daripada daerah dia, keluar pada kawasan dia, yang bukan kerja mehnah dia, bukan harian ni gitu. Maka itu diiktibar sebagai safar. Dan dia boleh jamak dan qasar. Ini pandangan ramai di kalangan para ulama dalam menentukan bab ni. Panjang tu kita berhenti situ saja. Kita sambung ada panjang lagi perbahasan tentang sebab benda ni memang benda khilaf. Ustaz ni kalau mengajar, kalau orang tanya kita jawab dengan jawapan pandangan mazhab Syafi'i lah, 2 marhalah. Tapi dalam kita beramal, kita ambil pandangan yang rajih. Maknanya kita keluar pada kawasan biasa kita, maka kita diharuskan untuk jamak dan qasar. Seperti gimana kita pergi Kuantan, boleh dah kita jamak qasar. Tapi untuk awam, bila orang tanya, kita jawab dengan pandangan mazhab Syafi'i lah. Untuk tak boleh semibur. Sebab benda ni memang benda tanpa dalil yang tegas dalam bab ni. Oleh kerana itu, kita ambil pandangan-pandangan yang lebih kuat lah. Yang lebih kuat dalam untuk kita beramal. Wallahu a'lam. Sampai situ kita sama ada 2-3 lagi perbincangan khilaf yang dibawa oleh tuan pengarang kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi